Ya, itu. Salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi menerusi Facebook Live saya kali ini. Semalam, tiba giliran saya di Dewan Rakyat untuk mengambil bahagian menjunjung perbahasan titah ucapan Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Malangnya, saya tidak dapat menghabiskan ucapan saya disebabkan gangguan-gangguan daripada tiga ahli Parlimen PH. Saudara-saudari sudah pasti tahu siapa kan? Memang 2-3 orang ini tak boleh dengar nama saya. Asyik nak melompat saja. Biar saya teruskan. Semalam saya ingin meminta ahli-ahli Parlimen agar janganlah kita memberikan alasan hutang 1MDB sebagai merosakkan kewangan negara. Hakikatnya, 1 sen pun prinsipal hutang 1MDB tidak pernah dibayar. Pada 2018, hutang 1MDB berjumlah 32 bilion. Pada 2019, hutang 32 bilion. 2020, 32 bilion. 2021, hutang 1MDB 32 bilion. Adalah tidak betul untuk mencanangkan bahawa rakyat perlu membayar atau menanggung hutang 1MDB. Misalnya, bayaran sebanyak 16.4 bilion ringgit yang diterima dari Goldman Sachs. Bukanlah dari wang rakyat. Itu wang Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Begitu juga dana-dana lain yang diterima dari DOJ 3 bilion, M-Bank 2.83 bilion, KPMG 340 juta, Deloitte 324 juta. Kesemua ini yang berjumlah hampir 23 bilion. Bukanlah wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Ini tidak termasuk aset-aset 1MDB. Penjimatan daripada penyelesaian perjanjian berat sebelah penjana elektrik bebas atau IPP, peninggalan zaman Perdana Menteri keempat yang diselesaikan dengan bantuan MDB dengan mengambil alih IPP. Ini telah menjimatkan sebanyak 50 bilion. Penjimatan inilah antara sebab reserve tunai Petronas naik daripada 30 bilion kepada 176 bilion pada tahun 2018 sebelum dijarah licin oleh kerajaan PH dan PN. Bandar Malaysia bernilai 140 bilion yang dinilai sebagai aset terbaik Malaysia. YB Bagan semasa menjadi Menteri Kewangan pernah menyifatkan projek TRX sebagai antara aset terbaik negara dan Yang Mohamed Langkawi semasa dia melancarkan semula Bandar Malaysia menyifatkannya sebagai projek paling strategik. Saya pun pelik, sebelum itu heboh kata projek-projek ini jual negara. Lepas itu, tiba-tiba menjadi aset paling baik dan paling strategik pula. Tambahan lagi, pembinaan dan menaik taraf 8 pangkalan anggota pertahanan yang dibiayai oleh 1MDB termasuk pangkalan udara Sendayan yang merupakan pangkalan udara terbesar tidak pernah saya dengar PH atau PN sebut. Sedangkan inilah aset-aset yang boleh menambah pendapatan kerajaan dan reserve negara. Jadi, macam mana boleh timbulnya tomahan bahawa rakyat yang akan menanggung hutang 1MDB? Saya ingin membuat saranan pada kerajaan hari ini. Pada tahun 2017, kerajaan BN telah menandatangani satu perjanjian penyelesaian dengan International Petroleum Investment Company, IPIC, milik kerajaan Abu Dhabi. Menerusi perjanjian itu, IPIC berjanji akan mengembalikan sebanyak 6.5 bilion dolar Amerika kepada 1MDB sebelum 31 Disember 2020. Setiap 1 sen dana 1MDB yang disyaki hilang atau diselewengkan adalah selepas ianya dijamin atau dipindah ke syarikat IPIC atau pegawai-pegawai syarikat tersebut. Dan juga IPIC yang memberi jaminan
bagi pinjaman bond 3.5 bilion dolar Amerika kepada 1MDB. Sebab itu, mereka menandatangani perjanjian untuk mengembalikan dana ini. Persoalannya, kenapa kerajaan PH membatalkan perjanjian penyelesaian ini selepas PRU14? Sedangkan sekiranya diteruskan, 1MDB akan menerima semula wang yang didakwa hilang itu. Bond 3.5 bilion dolar Amerika akan matang pada tahun ini. Iaitu tahun 2022 dan perlu dibayar balik. Kerajaan sudah memperuntukkan sekitar 15 bilion daripada dana sebanyak 23 bilion yang telah dibayar oleh Goldman Sachs, M-Bank dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi bagi membayar balik bond ini. Sekiranya kerajaan tidak mahu meneruskan perjanjian penyelesaian dengan IPIC dan meminta kerajaan Abu Dhabi membayar balik dana sehingga 6.5 bilion, kerajaan Malaysia ada pilihan bagi 1MDB tidak bayar balik bond 3.5 bilion dolar Amerika pada tahun ini. Oleh itu, IPIC perlu membuat pembayaran tersebut disebabkan mereka yang menjamin. Jadi kerajaan boleh gunakan 15 bilion ringgit untuk tujuan lain seperti bantuan rakyat atau projek pemulihan negara. Begitu juga dengan dana sebanyak 4 bilion yang dipinjam dari KUAP kepada SRC, di mana YB Paguh dalam kenyataannya 2 minggu lepas menyatakan beliau tidak tahu menahu ke mana perginya dana tersebut. Saya sangat hairan sebab sebagai seorang Menteri Kanan ketika kerajaan PH serta Perdana Menteri kerajaan PN yang telah menyiasat kes 1MDB sepenuhnya setelah bertahun-tahun tidak tahu dana itu pergi ke mana. Seperti yang diberitahu dalam pembicaraan kes SRC saya, dana sebanyak 1.2 bilion dolar Amerika telah dihantar oleh SRC ke akaun bank mereka dan telah dibekukan oleh kerajaan Switzerland. Sebelum PRU14, saya sudah mengarahkan program negara agar wang 1.2 bilion dikembalikan dari Switzerland. Wang itu masih di sana, tetapi kerajaan PH dan PN seolah-olah tidak berminat membawa pulang dana tersebut. Sebab apa? Semasa SRC memindahkan 1.2 bilion dolar Amerika ke akaun Bank Switzerland, kadar pertukaran mata wang ialah 1 dolar Amerika kepada 3 ringgit, iaitu bersamaan dengan 3.6 bilion. Namun, jika 1.2 bilion dolar Amerika dikembalikan pada kadar hari ini, 1 dolar Amerika kepada 4.2 ringgit, ia akan bernilai sebanyak 5.05 bilion ringgit. Jauh melebihi 4 bilion SRC yang dipinjam dari KUAP. Maka satu sen duit KUAP pun tidak hilang dan tomahan bahawa saya mencuri duit pencen dari KUAP tidak timbul. Dan sekiranya diambil balik, saya sarankan agar dana 5 bilion ini digunakan untuk membantu rakyat. Jadi kerajaan hari ini disaran untuk meneruskan semula perjanjian penyelesaian dengan IPIC serta mengambil semula dan membawa balik pulang dana yang dibekukan di Switzerland untuk kegunaan kerajaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.